So as we talk about moving university into the future, I think this is probably the first test. If we can't solve this problem, perhaps you can just forget about the future is all about it. It's a very small group with definite issues and definite problems that we can solve. And I think if we want to focus on this, I am going to make this a university project. That let's see what we can do as far as this is concerned, and then let's use this as a lesson to learn to move forward. So Alhamdulillah, it is a Friday, mungkin this is a test for us. That Allah SWT give you, okay, now you want to work with the community, it's a real problem, and then let's see how we solve it. And I am very convinced that we are able to do it, and I'm very grateful that there are people who are here volunteering themselves and also their resources to give them what they could for the time being. So insyaAllah, I think we will go on and do this whatever we could. Saya dia orang Tan Sri bagi bantuan ni, saya syukur Alhamdulillah. Dia orang tolong semua macam keluarga saya dah dalam 30 orang duduk sini, rumah di sini 30 orang semua. Saya kira keluarga ada Cina masuk Melayu pun tupai duduk sini juga. Hujan, macam orang hujan, tak ada laki bergaduh pun duduk sini juga. Okey, saya Alhamdulillah lah. Dia orang mari tolong saya ni semua ni. Semua mari ni saya, semua terima kasih belaka. Syukur Alhamdulillah. Ya, kita mulakan dengan sedikit bingkisan daripada IUMTV News, sebahagian daripada laporan yang memberikan cuplikan anekdot usaha yang dimajukan oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia terhadap masyarakat yang sebenarnya berada di dalam kejiranan lokaliti UIA itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syed Munawar. Anda menyaksikan Dialog Sejahtera dan hari ini kita memberikan suluhan serta membincangkan tentang Desa Sejahtera dan mungkin sedikit prolog kepada perbincangan hari ini, dan ini adalah merupakan Dialog Sejahtera. Sebelum ini di dalam banyak forum kita bicarakan tentang peranan universiti, bagaimana sebuah universiti itu sebagai entiti kepimpinan masyarakat, bukan hanya soal akademik tetapi juga harus ada limpahan manfaat daripada kewujudan universiti itu. Saya pernah menuding kepada beberapa insiden di mana apakah wujudnya limpahan manfaat kepada masyarakat di persekitaran dengan adanya entiti, dengan adanya bangunan, dengan adanya sebuah institusi di tengah-tengah masyarakat itu. Kita lihat saja di mana-mana ada universiti, di mana-mana ada college, sejurus kita melewati pagar universiti itu. Apakah realitinya masyarakat? Kalau masyarakat di persekelilingan kewujudan institusi itu tidak mendapat manfaat, maka saya kira salah satu daripada hasrat ataupun objektif kewujudan universiti itu telah terabai. Dan saya kira ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan dengan penuh rasa sedar, sementara ia merupakan Universiti Islam Antarabangsa dan haruslah mencerminkan elemen ini. Lalu hari ini kita bercakap tentang Desa Sejahtera, bagaimana kehidupan masyarakat lestari itu dapat dibangunkan sebagai limpahan daripada kewujudan institusi UIA itu sendiri. Dan kita akan menunjuk dan kongsikan bersama penonton Dialog Sejahtera ini bagaimana manifestasinya, bagaimana penzahirannya sebagai sebahagian daripada falsafah kewujudan Universiti Islam Antarabangsa itu sendiri. Untuk tujuan perbincangan Dialog Sejahtera ini, kami membawakan 3 panel mewah pada hari ini. Profesor Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi, pengarah Pusat Sejahtera bersama. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah, sihat Tuan Syed. Mukadimah saya tadi tu okey ke? Boleh terima ke? Ke doktor nak bega-bega balik betulkan lagi? Tak apa, itu sudah cukup cantik. Nanti kita bincang. Sebab ada elemen kritik sikit situ, doktor boleh terima ya. Saya sudah bersiap dengan jawapannya. Oh, sudah sedia jawapan tu yang ini susah ni. Tak ada soalan bocor ni doktor, tapi dah bersedia dengan jawapan. Terima kasih. Dan kami bawakan juga merupakan kelompok pelajar yang menamakan diri mereka sebagai e-dialog, iaitu saudara Suhaimi Samsudin pimpinannya. Assalamualaikum saudara Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan Syed. Ya saya. Ya, Suhaimi ni pelajar tahun 2, sarjana muda ekonomi dan pengurusan. Doktor, ni bayar anak-anak kita je ni doktor. Jangan nak perasan muda doktor ya. Ni bayar anak-anak kita je ni kan. Dan juga kami bawakan bukan sekadar pelajar yang menjadi penggeraknya, juga wakil masyarakatnya. Saudara Muhammad Fadli Ramli, penduduk Desa Sejahtera. Assalamualaikum Fadli, terima kasih. Apa khabar? Salam. Ya. Sama.
Terima kasih dalam kesibukan tugas masih sempat untuk kita berbincang dalam dialog sejahtera ini. Dr. Zainal, tadi kita mulakan dengan petikan daripada IUM TV News. Ditulis di situ komuniti Selayang. Adakah ini merujuk kepada desa sejahtera itu ataupun ada usaha RCE Gombak yang lain? Boleh kita jelaskan dulu berita yang dikongsikan tadi? Oh, okey. Tadi yang dikongsikan itu sebenarnya dalam kerangka besarnya adalah projek RCE Greater Gombak di kawasan Selayang. Okay. Jadi kita ketika itu aktiviti yang khususnya adalah pemberian food aid lah, ya, bantuan makanan kepada seluruh daerah Selayang. Tetapi ada satu ketika di mana kita merasakan bahawa kita dah bagi makanan di tempat-tempat lain, ada bagi bantuan dan kerjasama, tapi kita terlupa di pinggir pagar kita. Jadi bila Cik Henry, co-chairman of RCE Greater Gombak, memulakan pertemuan dengan orang kampung Desa Sejahtera ni, kita merasakan bahawa agak tidak adil lah, ya, kalau kita pergi jauh-jauh tapi yang di sebelah kita tidak diberi bantuan. Jadi Selayang itu memang keseluruhan besarnya, tetapi kali yang dilaporkan tadi itu memang khusus untuk kita punya jiran kita di Desa Sejahtera. So, Okey. itu, ya. Baik. Suhaimi boleh ceritakan penglibatan e-dialog ini, bagaimana e-dialog ini boleh menjadi penggerak di dalam inisiatif Desa Sejahtera ini, Suhaimi? Jadi sebenarnya e-dialog merupakan satu kumpulan yang pada asalnya hanya melakukan satu seperti forum ataupun tulisan artikel berilmiah secara suka-suka. Namun apabila kami diberi peluang untuk melakukan aktiviti sukarelawan di Kampung Desa Sejahtera, kami anggap ini satu peluang yang untuk kami tak boleh lepaskan, sebab selama ini kami hanya berbincang mengenai kemiskinan, masalah masyarakat secara teori ataupun atas kertas sahaja. Namun apabila kami dapat diberi peluang untuk kunjung ke kampung ini untuk memberi bantuan, dan bantuan yang kami berikan pun secara bersasar, bermakna kami tanya dan kami menyantuni penduduk kampung itu dengan lebih dekat. Sebab tu kumpulan e-dialog ini merupakan bagi saya kumpulan yang menyumbang tenaga, idea dan juga saya boleh kata untuk menyumbang inspirasi kepada penduduk Kampung Desa Sejahtera. Ya, okey. Terima kasih kepada adik-adik e-dialog ini. Zainal, mengingatkan kita kepada Malaysia Prihatin, zaman kita di UAPJ kan? Ya, Malaysia betul. Prihatin. Cuma tak naklah kritik kawan-kawan kita kan. Malaysia Prihatin pada ketika itu projeknya di Sarawak. Jadi ini realiti yang saya dan Zainal selalu memperdebatkan ni. Kita ada bersama Encik Fadli sini, jiran UAE ni. Kita memperdebatkan tentang bagaimana kita sewaktu di UAE Gombak itu, di UAPJ itu, kita tidak bersungguh melimpahkan manfaat UAE itu kepada persekelilingan kita. Nanti Dr. Zainal boleh ceritalah pengalaman anekdot kita itu. Tapi sebelum saya bawa ke tengah saudara Fadli adalah merupakan penduduk di Desa Sejahtera itu. Mungkin ramai yang tertanya-tanya doktor, ya, dan juga Suhaimi, di mana ni Desa Sejahtera ni? Jadi kita kongsikan sedikitlah peta ini, Google Earth ini. Jadi ini kalau anda lihat adalah UAE dan ini adalah bulatan utama sebelum Chancellery ataupun pejabat rektor itu. Ini adalah pintu masuk utama UAE. Mari kita zoom sikit untuk lihat di manakah kedudukan Desa Sejahtera ini. Saya difahamkan ini, ya. Betul ya Cik Fadli, ya, yang kita kongsikan ni? Ya tuan. Okey, ini kedudukan. Mari kita kalau kita zoom. Okey, sementara saya zoom ini dulu. Boleh ceritakan sedikit tentang komposisi Desa Sejahtera ini, boleh ceritakan berapa ramai penduduk, berapa unit rumah barangkali ada di situ? Ya, Cik Fadli, sila. Ya. Terima kasih pengawal. Sebelum tu, okey. Rumah sekitar Desa Sejahtera ni sebenarnya dah ada buat masa sekarang ni lebih kurang 18 ke 20 buah rumah lah, sebab ada 2 buah rumah tu tengah repair. Jadi 20 buah rumah. Lebih kurang. Penduduk dia pula lebih kurang dalam sekali dengan keluarga isi rumah lebih kurang 30. Lebih kurang itu saja penduduk lah. Dan Desa Sejahtera ni dah tertubuh lebih kat situ, dah bertempat kat situ lebih kurang 25 tahun lebih. Tapi itulah dia dah generasi pertama tu yang ada kat kampung Desa Sejahtera ni telah ramai juga telah meninggal dunia. Yang penduduk asal dia. Yang tinggal situ lapisan kedua lah anak-anak
Dan masih lagi tinggal 2-3 orang yang orang lama yang masih ada di situ. Okey. Jadi mereka yang berada di kampung ini, latar belakang ekonominya apa? Bekerja, berniaga, mana Artinya yang penduduk asal ni sebenarnya, yang penduduk asal desa sejahtera boleh katakan geladangan lah cerita dia. Cerita dia penduduk asal ni, asal-asal memang yang salah satu contohnya arwah Tok Do. Arwah Tok Do ni dia dulu berniaga. Tapi macam bankrupt. Bila bankrupt, semua dah blacklist, jadi tak boleh buat apa-apa. Berhijrah ke Kuala Lumpur. Contohnya berhijrah ke Kuala Lumpur dan ditawarkan tempat situlah sebab dah ekonomi dah tak stabil pada masa lebih kurang 20 tahun lepas punya cerita. Ekonomi saya dan ditawarkan duduk situ sehinggalah bersama isteri melahirkan anak, membesarkan anak di situ. Okey. Salah satu. Yang lain macam yang lain-lain juga macam itulah, macam masing-masing berkata buruh kasar. Tak adalah, maksudnya yang mempunyai pekerjaan yang stabil tu kira tak ada kat situ. Okey, baik. Dr. Zainal, tadi bila kita mula bercakap tentang desa sejahtera ni, Doktor, cakap soal Greater Gombak jauh tu, tiba-tiba sebelah pagar ni ada kecenderungan untuk kita terlepas pandang ni, tapi muncullah akhirnya sempat ditemui. Jadi boleh kita kongsikan anekdotnya bagaimana desa sejahtera ini ditemui projeknya itu, Dr. Zainal. Okey. Kalau Tuan Syed dan yang lain juga recall ayat-ayat pengenalan, ayat-ayat yang disebutkan oleh Tan Sri tadi, bagaimana dia sangat terpanggil dan sangat teruja kerana dia merasakan bahawa selama ini perbincangan ialah dalam konteks futuristik, 20-30 tahun yang akan datang. Tetapi memang kita lalu setiap hari di hadapan kawasan ini, malah ada yang menyangka ini kawasan ini tak sangka pun ada 18 ke 20 rumah di situ. Yang didampak itu adalah rumah yang depan, yang ada juga yang menyangka sedikit inilah, ingatkan situ bengkel kereta sebab banyak kereta di depan tu Pak Lee. Tapi tak tahu. Jadi apabila PSPK inilah rakan kita lah, RCE Greater Gombak, Henry dulu, kalau Tuan saya ingat orang yang kita pernah interview. Jadi dia ini memang kawasan dia lah, dia melihat seluruh kawasan, siapa lagi kumpulan-kumpulan yang memerlukan bantuan dan terutama dengan bantuan kerajaan dan NGO perlu bekerjasama lah. Jadi kita minta dia memulakan pergi lakukan aktiviti yang pertama. Aktiviti pertama dia adalah untuk dia punya aktiviti biasa lah, aktiviti bulanan dia memberikan bantuan makanan, terutama waktu PKP kan. Jadi bila dia kali pertama pergi ke situ, dapati ada 20 rumah tu lah. Dan dia merasakan bahawa ini sama dan banyak cabaran dan beberapa isu yang kita telah temui di tempat lain rupanya ada di situ. Jadi bila walaupun waktu yang sama sebenarnya memang saya dah ada hajat untuk singgah sebentar di situ, tapi tidak ada rezeki untuk stop dekat situ. Jadi saya minta RC Henry dulu. Jadi bila dia laporkan kepada kita bahawa ada keperluan yang sangat besar untuk kita melihat lebih secara detail, dan pandangan dia adalah bahawa ini kumpulan yang sangat dekat dengan UIA. Jadi apa saja yang kita bincangkan selama ini, ini ruang terbaik untuk kita membuktikan dan menterjemahkan konsep sejahtera yang kita memang dah bincang. Jadi Tuan Syed, saya merasa, jadi bila kita bawa itu kepada peringkat universiti dan kita bawa sekali Tan Sri Rektor turun bersama dengan kumpulan ideolog, jadi memang kita rasakan bahawa ini adalah ruang untuk kita menterjemahkan betul-betul selama misalnya lah sudah 40 siri kita bincangkan selama ini. Ini sebenarnya wadah bagaimana kita tengok dalam bahasa Inggeris kita ni real world living lab. So inilah sebenarnya dari segi ekonominya, sebab itu ideolog ini sangat terpanggil sebab selama ni dia bincang secara teori, tapi bila dia turun kat bawah ni baru dia tahu. Kemudian dari segi arkitekturnya, dari segi pelbagai kuliah itu ada isunya di sini, dan kalau kita betul-betul nak menguji sejauh mana ilmu melangit yang kita ada itu, nak menterjemahkan dia dari segi amalan, sinilah tempatnya. Jadi kalau kita tidak boleh di luar pagar kita, apalagi kita nak bincangkan yang lebih jauh. Betul. Jadi di situ sebagai gambaran yang kita rasakan sangat teruja lah untuk kita memastikan. Sebab itu Tan Sri Zul secara khusus dia nak memastikan bahawa ini showcase kita. Gagal atau tidak peranan kita. Ini boleh jadi satu lagi projek submission untuk Green Gown ni? Ke dah submit dah?
Sudah, sebahagian daripadanya memang, okey. memang sudah masuk. Memang sudah Alright. masuk. Sudah. Okey, saya beralih kepada Suhaimi sebagai ideolog. Berarti ideolog sebelum ini ialah namanya pun besarkan ideolog untuk fikir-fikir saja. Tiba-tiba ini bukan soal fikir-fikir, ini soal laksana ni. Tetapi sebelum saya tanya soalan yang lebih spesifik tentang agendanya, untuk memberikan gambaran kepada penonton, saya kongsikan sekali lagi peta ini ya. Sebab saya pun UIA, tapi saya kampung ni mana jalan masuk ni? Suhaimi, ikut sini ke? Lalu sini ke? Mana Kalau jalan masuk? daripada pagar 2 UIA, Pagar 2 adalah pagar utama lah. gate 2 di Okey. Belakang. berdekatan di bawah ada flyover. Ke belakang Lepas tu, okey. okey, so kita akan lalu satu jalan dan kita ada medan selera di situ. Ikut situ. Jadi dia jauh ke depan lagi. Jalan masuknya. Tak ke sampai belakang. Tak sampai. Dia di belakang okey. lagi. Okey, di medan selera dan sebenarnya daripada bawah medan selera tu pun kita boleh masuk ke Kampung Desa Sejahtera tu. Ada jalan juga. Okey. Tapi antara jalan utamanya adalah daripada berdekatan dengan traffic light di mana ada cabang 3 di situ. Di situ pun boleh masuk juga. Ya, sebab saya nak membayangkan bahawa bila kita kata kampung ini sangat dekat dengan UIA, bahkan mungkin kampung yang paling dekat dengan pintu UIA, tapi pun sebagai sebuah universiti boleh terlepas pandang. Orang yang keluar masuk, saya sendiri pun selalu keluar masuk UIA itu boleh terlepas pandang. Okey, jadi ideolog apabila saya tak pasti sama ada ideolog menawarkan diri ataupun ideolog dicuplik, dijemput oleh Dr. Zainal. Saya tak pasti bagaimana prosesnya. Apa yang tergambar soal peranan boleh dimainkan oleh ideolog kalau dahulunya sekadar mencanai idea dalam bentuk penulisan, kini berdepan dengan realiti bahawa ini you become the caretaker agency kepada Desa Sejahtera ni. How does it work dalam konteks ideolog, Suhaimi? Pada awalnya, saya rasa pada awal tahun kami ideolog ada melakukan sebuah forum yang bertajuk Kemiskinan, Sebuah Kitaran Berbahaya, dan selepas daripada forum tersebut kami rakan-rakan semua berbincang. Kita kata macam takkanlah kita nak bincang soal kemiskinan ni just sebagai bual-bual ilmiah semata-mata, sebab kita tahu kita belajar semua dalam buku teks, dalam kuliah kita belajar. Jadi apabila Dr. Zainal menjemput kami untuk melakukan aktiviti sukarelawan di kampung tersebut, kami rasa macam ini benda yang patut kita buat, sebab selama ni kita berbual, jadi kita patut buat. Jadi apabila kami sampai di kampung tersebut, bila sampai kita tanya orang, berbual dengan masyarakat kampung tersebut, satu benda yang paling menyentuh hati kami adalah kami terkejut kerana bayangkan selama ni kami hidup selesa di kolej, di bilik kami yang tak ada masalah apa-apa, ada wifi, ada air, elektrik dan lengkap semua. Tapi bila sampai di kampung tersebut, kami jumpa masyarakat yang mempunyai beberapa masalah tentang benda-benda asas. Contohnya elektrik, air, benda macam tu. Kami tak dapat bayangkan dalam tahun 2021-2020 ini, bayangkan kita berbual dalam kelas mengenai 5G, pembangunan IR, semua AI, tapi realitinya di sebelah universiti sendiri, di sebelah pagar sendiri, kita ada masalah masyarakat yang tak dapat akses kepada benda asas. Dan daripada situ kami rasa ada sense of urgency untuk kami sebagai pelajar yang kalau kami tak mampu menyumbang secara ekonomi ataupun kewangan, kami rasa kami mampu menyumbang melalui tenaga dan juga idea. Bagaimana kami boleh mencadangkan apa benda yang patut dibuat kepada anak-anak penduduk di situ, apa bantuan yang kami boleh lakukan seperti itu. Encik Fadli, boleh kita kongsikan cabaran-cabaran tadi ada diberikan gambaran sedikit oleh Suhaimi. Tapi sebagai salah seorang anggota masyarakat, saya bayangkan Encik Fadli ni muda lagi lah ya. Jadi suara ni mungkin suara anak muda, tetapi gambaran 39 tahun tuan. 39 tu muda sebab Fadli tak tahu saya dan Zainal berapa umur. Jauh muda ni, jauh muda. Ini masih muda lagi. Cumanya Encik Fadli, Alhamdulillah muda. Ya. Apabila Suhaimi menggambarkan beberapa cabaran tadi, tidak ada kemudahan asas. Boleh Cik Fadli gambarkan apa bentuk cabaran-cabaran secara menyeluruh selain daripada kemudahan asas yang tidak ada tu? Tadi bila saya tanyakan soal accessibility, nak sampai ke kampung tu lalu mana, boleh ceritakan sikit, kongsi kepada penonton kita realiti 18 rumah plus 2, ada 2 yang sedang dibina, ada lagi tu. Cerita sikit Cik Fadli, kongsikan. Okey. Kalau peringkat awalnya tuan, peringkat awalnya jalan masuk ke sana memang tak ada.
Maksudnya kereta, motosikal perlu diparking di tepi jalan saja. Di tepi jalan besar saja. Tapi tahun ke tahun, Sabang tahun ke tahun, benda tu telah ditambah baiklah. Sekarang kami dah ada jalan raya, tapi belum berturap lah. Jalan raya, jalan tanah. Okey. Di situ pula. Di segi elektrik juga pada peringkat awal memang tak kami tu situ sebab situ macam kira bukan tanah lot. Jadi untuk mendapatkan permohonan bekalan elektrik dan bekalan air kita tak ada. Jadi peringkat awal tu Medan Selera tu lah menjadi tempat yang kata pintu belakang UIA. Medan Selera tu lah menjadi tempat kami mengambil air dan meminta bekalan elektrik. Kira tumpan. Okey. Selepas settle masalah tu, tinggal masalah tu lah, masalah penduduk di situ kira tiada pekerjaan tetap. Sampai penduduk di situ kira pendidikannya lebih kurang PMR sahaja. Lebih kurang. Kalau ada SPM pun maknanya untuk yang kira boleh kerja, tapi kerja yang kira cukup-cukup untuk sara keluarga lah, kais pagi makan pagi lah cerita dia. Lepas tu anak-anak di situ juga dari segi pendidikan, anak-anak di situ saya ni daripada pemerhatian saya sendiri lebih kurang 10 tahun lah saya di situ. Anak-anak di situ kalau anak-anak lain di rumah waktu tengah hari, ibu bapa masing-masing sibuk bekerja. Jadi anak-anak bermain sendirian. Sendirian, tapi menyebabkan menyelamatkannya kampung tu di bawah lembah. Jadi kanak-kanak ni tak naik ke jalan raya. Tapi kalau naik ke jalan raya mungkin berbahaya jugalah. Sebab pada tak silap 10 tahun lepas, macam kes kehilangan budak kerap berlaku. Tapi yang kerap berlaku di situ tu lah menjadi kekhawatiran saya juga. Sebabnya bapa masing-masing kat situ masing-masing sibuk bekerja. Jadi anak lingkungan yang 5-6 tahun yang baru-baru cerdik tapi dah bermain bersendirian. Itu juga cabaran jugalah untuk kanak-kanak. Di samping orang tua di situ kebanyakan adalah dalam lebih kurang, kalau yang dalam pemerhatian saya ada dalam 3-4 orang tua yang mempunyai masalah kesihatan kritikal seperti ada penyakit jantung, ada angkipasan, ada penyakit tua seperti kencing manis. Itulah menyebabkan kesukaran untuk mendapat rawatan di samping disebab zaman COVID-19 ni, itu lagi membebankan kami. Itulah saja. Cik Fadli, saya bayangkan Cik Fadli ni umur 39, boleh jadi ketua kampung dah ni. Tapi saya tak pasti kalau dalam struktur Desa Sejahtera tu sudah ada ketua kampungnya, saya tak pasti. Cumanya bila Dr. Zainal undang tu, saya kira ini antara pempengaruh lah, influencer yang ada di kampung itu. Tapi Cik Fadli, kalau saya nak faham sedikit komposisi, semua Melayu kah di Desa Sejahtera itu? Di Desa Sejahtera ni boleh dikatakan keseluruhan penduduk Melayu. Cumanya ada satu warga Indonesia tapi berkahwin dengan Melayu dan telah mendapat taraf warga negara tetap IC merah lah. Maksudnya majoriti Melayu dan Islam. Berapa ramai yang kanak-kanak kategori sekolah rendah di situ? Kalau kira dah congakkan saya lebih kurang hari tu 13 tak kira yang bersekolah rendah sudah bersekolah. Tapi ada lagi dalam 2-3 orang yang belum lagi bersekolah. Yalah. Sebab saya bayangkan Dr. Zainal dan Suhaimi juga ada 18 rumah campur dua. Ada 2 lagi rumah ni. Jadi dalam konteks 18 rumah ni kira macam keluarga boleh kenal penuh ni, boleh tahu semua nama ni kan. Jadi dia dah jadi satu kelompok kampung yang sangat compact. Nanti kita akan tanya lebih lanjut lagi lah dengan Cik Fadli. Cuma Dr. Zainal cabarannya juga, walaupun kita hanya bercakap soal 18 buah rumah, saya tak pasti kalau kita ada, kalau RCE sudah membuat ukuran berapa keluasannya di situ. Ia wujud sebagai sebuah unit kampung, kita boleh sebut, bahkan UIA menamakannya sebagai Desa Sejahtera. Namun begitu, gambaran untuk membangunkan ini, apabila Dr. Zainal menyatakan bahawa ini sudah menjadi kita punya lab test, ujian makmal sosial bagi UIA. Kerana UIA ada apa? Ada ni Idealog, fakulti ekonomi, ada fakulti kuliah undang-undang, kuliah ekonomi, kuliah architecture, tentulah soal perancangan bandar. Kalau kita ingin mengunjurkan perancangan yang boleh dibuat di sini, walaupun hanya 18 rumah, saya membayangkan
Ini suatu undertaking yang besar sebenarnya dalam keadaan ianya berada di sebuah tapak yang bukan tanah lot pun. Jadi soal agenda pembangunan ini kita ada dasar, kita ada PBT, kita ada pejabat tanah. Sejauh mana agaknya kalau ini dijadikan sebagai sebuah lab test, kalau UIA ingin meletakkan, okey, kita anggap ini berjaya kalau sekian-sekian. Ini saya tanya kepada pensyarah pengarah Pusat Sejahtera ni. Jadi, how do you perceive this is a success when we achieve so and so on? Macam mana kita nak letakkan itu? Okey, saya kemukakan dulu ya yang kita meletakkan Desa Sejahtera ini sebagai satu real world lab ni kerana kita merasakan bahawa antara teori yang diajar oleh universiti dengan realiti dekat luar itu kita tahu memang jauh ya, tetapi usaha untuk kita betul-betul menterjemahkan itu tidak banyak lagi universiti yang betul-betul serius mengambil kerja ini ya. Maksud saya di sini adalah kita mungkin ada lawatan secara ad hoc ke situ dan ke sana dan ke sinilah ya. Tapi jauh di luar sana ya. Jadi bila kita dikemukakan dengan isu di Desa Sejahtera ni yang pada saya menggambarkan keseluruhan struktur ekonomi negara dan ekonomi dunia pun. Kerana di situlah sebab desa ini terletak di sebelah universiti dan universiti ini sesuatu yang institusi yang besar dan penuh kebijaksanaan dan keintelektualan lah ya, pertama. Kedua, dia terletak di Gombak, di suatu kawasan bandar dan sebelahnya ada highway. Jadi dia menggambarkan bagaimana kita nak menemukan teori pembangunan dengan realiti sebenar yang berlaku di bawah sana ya. Jadi bila kita bincang balik, ialah tidak mungkin kita dapat menyelesaikan keseluruhan isu-isu besar yang mana uniknya Desa Sejahtera ni dia akan menemukan NGOs yang bersemangat. Dia akan menemukan pandangan daripada local authority yang kadang-kadang melihat ini bukan tanah yang boleh diduduki. Pelbagai realiti yang memang kita belajar, Suhaimi akan belajar tentang ini, tapi usaha untuk menyelesaikan itu tidak seintensif pembelajarannya. Jadi dari situ kita ambil bahawa ketika mana kita mengharapkan bahawa kita mengusahakan memahami penyelesaian di peringkat teori dan praktikal itu dalam waktu yang sama kita buat benda-benda kecil saja Tuan Syed ya. Misalnya sekarang ni kita wujudkan semangat sekali. Alhamdulillah ya, sekarang ni bila kita tengok boleh tanya dengan Fadli, kalau sebelum ini ukhuwah antara rumah itu mungkin tidak serapat sekarang ni lah ya. Jadi bila kita start pertemukan mereka dengan adanya kehadiran kita, jadi mereka semakin rapat sekarang ni. Sebab saya rasa itu yang paling penting. Kita tunjukkan bahawa kalau UIA sudah mula mencurahkan semangat kejiranan itu, orang di kampung tersebut itu pun merasakan panggilan yang sama. Ya. Jadi itu dah satu kayu ukur sukses yang kita rasakan ya. Yang kedua yang saya rasa tidak terlalu suka Tuan Syed adalah education. Jadi bila Fadli kata tadi ada anak yang sedar sekolah yang tak boleh pergi sekolah, macam-macam isu lah PKP sekarang ni ya. Dan ada yang juga yang mungkin isu dokumen dan sebagainya. Jadi itu yang kita cuba selesaikan secara praktikal terus. Ya, kemudian dari segi ekonomi misalnya ya. Jadi sekarang hari ini sepatutnya hari pertama orang yang kita telah bantu itu dia dah hilang pekerjaan, jadi kita ambil dia bekerja di universiti. Jadi ini pendekatan yang sebenarnya kalau kita turun dan kita intensif dan kita sungguh-sungguh nak menyelesaikan, tak perlu bercerita tentang stake list dan sebagainya, kita ada solution di bawah itu. Jadi dia ada dua peringkat untuk rumuskan, maknanya Tuan Syed, kita merasakan ada dua peringkat. Satu peringkat yang kerangka yang ekonomi yang besar, tetapi satu lagi adalah empowerment of the small community. Selalu saja kita membicarakan doktor ya, kalau dalam konteks kemakmuran negara Malaysia ni tidak sepatutnya ada destitute. Tak sepatutnya ada kelompok masyarakat yang papa ke dana kalau sistem kita ni berjalan dengan baik. Sebab kita ada jabatan kebajikan, ada pimpinan masyarakat, ketua kampung, JKKK, rukun tetangga segala macam. Tapi kita masih ada pihak yang terlepas pandang, bererti sistem yang ada itu ada kelompongannya, ada kecacatannya. Nanti kita akan tanya lebih lanjut lah kepada Fadli soal elemen-elemen yang dibangkitkan oleh Dr. Zanal. Cuma Dr. Zanal, berapa lama dah semenjak Desa Sejahtera ini diangkat, kalau disebutkan sebagai kampung angkat kepada UIA lah, berapa lama dah? Kita start Fadli bulan 3 tak silap saya secara intensif dalam PKP inilah. Dalam PKP ya. Sebab tu saya merasakan agak berbangga jugalah. Berbangga dari segi bagaimana sebenarnya
kalau kita mahu, benda ni boleh dilakukan. Ya, saya bagi contoh satu lagi ya. Bila kita punya pengalaman turun di parlimen yang lain lah, bila kita pergi kawasan yang lain, bila kita turun di sini, kita dah lebih kurang, kita dah boleh agak dah. Sebenarnya misalnya kita ada kumpulan keluarga yang memerlukan bantuan kebajikan JKM ya. Tetapi kerana kita tahu mereka ni tak boleh online, mereka ni tidak ada handphone, jadi memerlukan sedikit extra mile sebenarnya. Sikit saja, tak banyak pun. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita call JKM ini dengan bahasa kita dengan begitu begini sikitlah. Jadi kita pindahkan file dia daripada negeri yang satu lagi ke negeri ke wilayah persekutuan ataupun ke Selangor. Maknanya selama ini kelompongan dan apa tadi destitute yang Tuan Syed mention dan sebutkan tadi itu sebenarnya kalau ada extra effort atau kalau saya agak direct sedikit, kalau Tuan punya diri pelaksana ini meletakkan dan merasakan menjiwai betul-betul tanggungjawab dia itu, saya rasa tak susah pun. It's just a matter of connecting the dots and calling here and there. So itu gambaran sedikit lah. Itulah, kalau saya bayangkan kalau surat itu datang dengan logo UIA, ia jadi pemberat yang bermakna sebenarnya kepada jabatan-jabatan ini. Okey, saya cuba menggabungkan, cuba mengaitkan apa yang Dr. Zainal sebut ni dengan keberadaan e-dialog. Ya. Kalau Suhaimi dengar tadi, Dr. Zainal menyebutkan bagaimana UIA itu syarat dengan ilmuannya. Tetapi soal bagaimana kita nak memanfaatkan hikmah ilmuan itu supaya boleh membantu mereka yang betul-betul di seberang pagar. Dan kalau dalam konteks Islam, kita UIA kan, jiran kita tu adalah tanggungjawab kita. Jadi benarlah bila Tan Sri Rektor menyebutkan di awal tadi, selagi mereka punya masalah dan tidak kita bantu untuk bereskan, maka tanggungjawab kita sebagai sebuah universiti Islami sebenarnya tak lunas. Saya berpegang pada itu saja. Dalam kata lain, kalaulah ada penduduk yang menjadi jiran, bayangkanlah dia sejahtera, kalau ada yang berlapar malam itu, maka kalian yang berada dalam UIA lah yang akan dipersoalkan kelak. Itu ayatnya lah kalau nak keras sikit kan. Tapi itulah nasihat di dalam pendidikan Islam, bukan? Itulah bendanya. Jadi dalam keadaan UIA itu penuh dengan ustaz-ustaz. Sepatutnya ini sudah tidak boleh kita lepas pandang lagi kerana ia sudah menjadi taklif aini, tanggungjawab aini kepada UIA sebagai sebuah institusi, tanggungjawab taklif tanggungjawab ain dan juga kifayah kepada setiap seorang di antara kita. Soalan saya kepada Suhaimi bukanlah soalan, cumanya nak explore pengalaman sebagai pelajar ya. Kita ada Dr. Zainal, kita ada Tan Sri Rektor dan ramai lagi yang lain. Kemudian di bawah itu kita ada Desa Sejahtera. Dan kalian adalah merupakan pelajar. Saya dahulu pun pelajar di UIA. Dan saya sebutkan di awal tadi, saya dengan Dr. Zainal ni seangkatan. Jadi tahulah saya berapa umur walaupun saya nampak macam lagi muda daripada Dr. Zainal. Itu poinnya. Itu poinnya. Yang saya bangkitkan adalah saya dahulu pun tersandung dengan realiti ini. Kerana kita buat program seluruh Malaysia tapi seberang pagar kita tidak bereskan. Untungnya e-dialog adalah kerana kelompok e-dialog sudah disajikan dengan kesempatan ini. Tetapi lebih penting lagi untuk penggerak e-dialog faham peranan. Kerana kita ada ilmuwan di atas, kita ada mad'u, ada khalayak di bawah yang perlu dibantu. Bagaimana agaknya Suhaimi boleh memposisikan e-dialog ini supaya berkesan menjadi jembatan di antara ilmuwan, connection, logo UIA dengan Encik Fadli yang berada di lapangan yang memerlukan serba-serbi dokumen ini. Suhaimi. Saya rasa usaha ini merupakan sebahagian daripada aktiviti pembelajaran juga buat kami bagi pelajar, sebab apabila kami turun membantu orang-orang kampung di situ, kami sebenarnya belajar untuk menyuburkan nilai-nilai sejahtera, nilai-nilai empati, nilai-nilai bagaimana kita belajar dalam budaya sebagai orang Melayu ataupun sebagai rakyat Malaysia, sebagai aud dengan tebing dan sebagainya. Dan universiti memberikan peluang untuk kami membantu masyarakat di sekeliling ni, umpama bagai universiti menyalakan api kepada obor. Bagaimana kami sebagai obor dapat mencerahkan, dapat memberi manfaat kepada masyarakat sekeliling. Sebab sejak tahun pertama saya di universiti, saya baru masuk universiti, baru saya diperkenalkan dengan konsep SDG ataupun Sustainable matlamat pembangunan goals macam tu kan. Jadi awalnya saya belajar, kita tahu ada 17 matlamat yang kita perlu bantu, tapi bagaimana nak bantu ataupun apa cara kita nak buat sebagai seorang pelajar ni kita tak tahu. Jadi apabila universiti menyarankan kami untuk melakukan khidmat masyarakat, jadi kami rasa ini satu platform. Dan sebagai seorang pelajar, saya rasa pelajar dapat menjadikan
dapat menjadi jambatan antara universiti dengan masyarakat. Sebab kita kena tahu yang tubuhnya universiti ini dari segi fizikal memanglah untuk melahirkan graduan-graduan, pelajar-pelajar yang berpendidikan. Tapi dari segi roh atau spiritualnya, adakah pelajar-pelajar yang keluar ini menjadi seorang pelajar yang cakna ataupun prihatin kepada masyarakat sekeliling? Sebab kita tak nak suatu hari nanti saya ataupun rakan-rakan saya keluar daripada UIA memiliki segulung ijazah, tapi hakikatnya kami tak ada nilai-nilai rasa saya rasa saya patut bertanggungjawab kepada jiran saya. Saya rasa saya patut bantu. Seperti itulah. Jadi bila dapat melalui aktiviti seperti ini dapatlah saya belajar cara untuk menyumbang kepada masyarakat dengan lebih jelas dan secara praktikal. Ya, Suhaimi, tugas saya bukan hanya sebagai moderator tapi juga sebagai provokator. Dalam erti kata, kami di Dialog Sejahtera ini banyak mengkritik, termasuk mengkritik model pendidikan tinggi yang ada kerana kita melahirkan pimpinan kola putih yang detached daripada reality society, daripada realiti masyarakat. Maka kerana itu saya menganggap ini kesempatan yang sangat berharga yang kami dahulu, saya dan Dr. Zainal tidak sempat dititip untuk melakukan ini secara real time dan real life. Apa yang Suhaimi cadang harus dilakukan agar ini tidak menjadi suatu pengalaman yang hanya eksklusif milik Idealog. Apa yang Idealog lakukan ini, kalau saya boleh melobi, ia harus diberikan credit hours and contact hours-nya. Sama seperti sebelum ini kelompok yang buat bantuan haiwan tu, Dr. Zainal. Saya kira inilah realiti yang kita harus lihat supaya universiti bukan hanya melahirkan orang yang ada fikrahnya tetapi orang yang boleh menjadi implementornya, bukan hanya Idealog. Itu kritik saya kepada Idealog lah. Tetapi juga boleh operationalize idea itu. Soalan yang saya tanyakan pada Suhaimi adalah bagaimana Suhaimi nak berkongsi pengalaman ini agar ia tidak kekal di dalam repository pengalaman peserta Idealog saja. Kerana you need to showcase this to the whole world. Termasuk kepada pelajar Department Ekonomi daripada UM, saya sebut secara spesifik lah sebab itu kita punya saingan terdekat kita kan. Dan juga USM. Jadi Suhaimi, bagaimana kita perlu tunjukkan ini sebagai uswatun hasanah? Saya rasa kalau perkara macam ni untuk kita perkuatkan lagi sebagai aktiviti sukarelawan antara kalangan pelajar ni, bagi saya perlu ada satu pelan pendidikan yang diperbarui khusus untuk membabitkan pelajar dalam aktiviti seperti ini. Sebab kadang-kadang pelajar ini dia mahu menyumbang, dia mahu melakukan perubahan, tapi sebenarnya mereka tak tahu bagaimana dan cara untuk ni. Jadi kalau universiti sendiri dapat memberikan peluang, contohnya bukan untuk Idealog semata-mata tapi untuk semua orang, untuk bagaimana dalam erti kata lain, contoh assignment yang diberikan oleh para pensyarah, bagaimana assignment ni dapat menggalakkan pelajar-pelajar untuk membantu masyarakat sekeliling. Kita tak nak macam tu. Sebab daripada pendidikan kita 6 tahun di sekolah rendah, 5 tahun di sekolah menengah, kita kadang-kadang terhad untuk membantu masyarakat. Kita tak tahu. Kalau kita nak bantu pun kita terpaksa kita kena menyertai persatuan ataupun kelab-kelab seperti ini. Jadi kalau untuk pelajar-pelajar biasa yang mereka rasa mereka tak tahu nak membantu, perlu diberikan peluang oleh institusi pendidikan. Sebab untuk membantu masyarakat ini, kita tak boleh kecilkan skop hanya kepada bantuan tenaga, idea semata-mata. Contohnya, kalaulah seorang pelajar itu hebat bermain bola sepak ataupun sebagainya. Jadi, apakah salahnya kalau kemahiran bermain bola sepak itu diajarkan kepada penduduk sekitar, berikan training ataupun skills, ataupun pelajar-pelajar yang bijak pandai dalam bidang akademik dapat melakukan tuition dan sebagainya. Dan sebenarnya banyak sumbangan ataupun perkara yang boleh dilakukan oleh pelajar. Tak terhad kepada untuk aktiviti sukarelawan membantu masyarakat kampung semata-mata. Jadi saya rasa itu memang benda pertama sekali adalah institusi pendidikan itu sendiri untuk menyalakan api obor semangat anak muda ni sendiri. Anak siapa Suhaimi ni? Anak Pakcik Samsudin. Ni orang mana Suhaimi? Saya orang Johor. Johor belah mana? Johor Bahru, Skudai. Johor Bahru. Ramai makcik-makcik Johor Bahru ni tengok nak jadi menantu ni Suhaimi ni. Kan sangat baguslah kita tolong promosikan. Apabila kita bercakap soal universiti sudah ada cita rasanya dan ada citranya,
dan disambut pula oleh penggerak dalam kalangan dialog pelajar. Kita beralih kembali kepada Cik Fadli. Cik Fadli ya, banyak isu-isu yang dibangkitkan tadi, Dr. Zainal, Suhaimi juga sudah menyatakan kesediaannya ingin membantu. Kalau kita boleh menyenaraikan, saya cuma nak melihat apa keutamaan. Kerana saya tahu Cik Fadli, untuk UAE membantu juga, walaupun semangatnya ada, tapi kita ada caranya, kerana kita ada PBT, ada macam-macam agensi yang perlu disantuni. Kita tak boleh main bulldoze saja. Ia masih perlu berada di dalam kerangka sistem yang ada. Apa 3 isu utama yang kalau boleh kita senaraikan, Cik Fadli ya, pada pemerhatian Cik Fadli 10 tahun duduk di situ, apakah 3 isu utama yang mungkin perlu perhatian segera di Desa Sejahtera ni? Okey, terima kasih tuan sekali lagi. Okey, yang pertamanya penduduk memang amat berharaplah sekiranya kemudahan jalan raya itu ditambah baikkan. Okay. Yang pertama. Yang kedua pula sistem peparitan. Disebabkan di situ bila setiap kali hujan je tuan, contohnya zaman musim ni, musim bulan Jun sampai bulan Oktober ni di Kuala Lumpur memang hujan lebat. Jadi macam minggu lepas, 2 minggu kejadian 2 minggu lepas, air hujan kami ni, kedudukan kami adalah di lembah sebenarnya, di bawah lembah. Jadi jalan raya dia lebih tinggi. Jadi bila sistem peparitan yang ada sekarang ni, sudah ada sistem peparitan tapi tidak secara proper lah. Maksudnya bukan dibina secara proper. Cumanya kami bina dengan cara kami sendiri. Itulah 2 isu. Satu lagi yang ketiga, kalau boleh isu mungkin bantuan biasiswa lah untuk anak-anak yang dipilih di kampung kami. Itu 3 isu utama yang menjadi titik berat lah kepada orang tua di situ. Ya, mudah-mudahan Dr. Zainal ya, apabila kita menyatakan bahawa Desa Sejahtera ini adalah merupakan suatu ujian makmal sebenar kepada keberadaan UAE. Saya membayangkan bahawa doktor, saya lihat kita mengajak semua lah untuk follow, ikut Dr. Zainal ni di Facebook dia dan juga di media sosial dia yang lain. Apa lagi yang lain doktor? Ada di Twitter. Dr. Zainal ni dia melaporkan dia buat tak apa berapa aktif. Saya orang lama Facebook. Orang Facebook lah. Betul lah. Kita zaman itu lah. Suhaimi dia IG lah. Doktor, kalau kita ikut, kita akan lihat bagaimana doktor pergi daripada satu lokasi ke satu lokasi untuk membangunkan dan cuba untuk buat engagement dengan pelbagai agensi. Kali ini Dr. Zainal dihidangkan dengan Desa Sejahtera yang sekaligus sepatutnya menjadi aulawiyat yang tertinggi lah. Dia tak boleh ke bawah sebab dia udahlah jiran kan, sebelah pagar. Lepas tu dahlah sesama Islam pula tu. Lepas tu dahlah diangkat sebagai projek Green Gown. Dia tak boleh jadi nombor 2 dah ni. Ini dah jadi aulawiyat atas sekali dah ni. Nampak ada Suhaimi peranan saya sebagai provokator ini. Cumanya yang saya nak tanyakan dengan Dr. Zainal ni begini. Dalam pengalaman Dr. Zainal pergi satu tempat ke satu tempat, kita berbincang soal SIG sebelum ni, saya pun tengok Dr. Zainal melaporkan di tempat-tempat yang lain. Saya yakin Dr. Zainal sudah mempunyai overview yang sangat kaya dengan kepelbagaian ragam yang ada. Kerana kita tahu projek-projek pembangunan ini dia bukan hanya soal sistem, dia juga soal sikap, dia juga soal ketirisan, soal masalah kecacatan di sana sini, lompong, soal undang-undang, soal keuangan. Jadi kalau kita ingin meletakkan di atas sebuah kanvas perancangan dalam konteks Desa Sejahtera ini, apakah skop-skopnya dan juga keutamaan yang akan sebagai pengarah Sejahtera Center tangani dan konteks jiran kita yang betul-betul sebelah pagar ni, Dr. Zainal? Okey. Ya, pertama saya rasa satu benda yang kita bila setiap kali kita turun biasalah akan dikemukakan dengan permintaan untuk melihat dari segi infra macam seperti mana yang Cik Fadli sebutkan tadilah dan dalam konteks ini kita tahu kalau di tempat lain bila isu infra ni kita akan bermusyarat dengan yang berkaitan lah. Tetapi cabaran di Desa Sejahtera ni dia unik sedikit sebab kita tahu dia bukan kawasan lot. Tetapi jadi untuk mendapatkan hak milik dan sebagainya. Tetapi yang membuatkan saya terpanggil adalah adakah kita boleh lepaskan begitu saja? Sebab inilah sebenarnya realiti. Dan Desa Sejahtera ini ada beratus kalau tidak beribu lagi kawasan yang sebegini di seluruh Malaysia. Jadi kalau universiti itu sendiri melepaskan tanggungjawab ini, siapa lagi akan memikul tanggungjawab ini? Dan malah tuan saya akui ada ketika saya cuba
sebab saya sangat terpanggil lah, cukuplah tekankan saya dengan taklif aini dan sebagainya ni membuatkan saya rasa depressed sekarang ni. Depression. Kerana ini panggilan ialah kita sedikit sebanyak budak-budak UIA kan, istilah ini biasa dan memang kita dipasak daripada awal. Jadi bila kita dihadapkan di depan di atas meja kita, kita kena cari jalan. Jadi sekarang ni ada ketika di mana saya agak buntu ya. Sebab bila memikirkan ke sana ada tirisnya, ke sini proses polisinya tak cukup lengkap, ke satu lagi dia kata oh kita ini serahkan kepada jabatan yang lain yang mangsanya tetap dan akan kekal komuniti desa sejahtera sebagai contohnya. Jadi dari situ saya merasakan bahawa saya ada dua peringkat pendekatan lah. Satu, saya akan cuba kita akan cuba dari segi networking dan sebagainya. Yang kedua, kita pastikan ia jalan bersama. Misal contoh saya bagi contoh sekarang ni, kita ada isu sampah dekat desa sejahtera untuk pengumpulan sampah dan sebagainya macam Cik Fadli cakap tadi dan untuk memungut itu ada mengatakan kerana kita tak bayar tax dan sebagainya dia orang tak boleh nak pungut. Jadi apa yang kita lakukan adalah pengangkutan yang mengambil sampah di UIA itu kita minta dia ambil sekali. Jadi ini penyelesaian yang memerlukan tak susah tuan saya, tak sikit susah je. tetapi Tweak sikit saja. Sedikit saja. Dan malahnya sekarang hari ni Cik Fadli dah sampai tong sampah 3 hijau tong sampah yang baru kan. Jadi kesan dia sebenarnya dah sampai. Jadi sekarang ni kita tengok bahawa bila kita kemukakan bantuan begitu, jadi orang kampung, orang desa sejahtera pun terus terpanggil untuk sama-sama. Sebab benda ni tuan saya tak rasa top down adalah pendekatan musim ini, zaman ini. Sebab mereka ini kita nak berjalan pun tak boleh, PKP dan sebagainya. Bottom up is the most powerful one. Tapi bila kita nak bottom up itu saya rasa kalau kita tak bersedia untuk tweak, satu pun takkan jadi sebab kita tak boleh tunggu sekarang ni. Bukan zaman, sebab selagi kita tunggu, sebab sekarang ni saya yang paling terpanggil sekarang ni bila saya melihat kalau sebelum ini kita turun itu isu tak ada beras, isu tak ada dan sebagainya. Sekarang ni bila kita turun, mereka ini adalah orang-orang yang tidak ada ruang dan tidak ada kemudahan untuk pergi vaksin. Ini benda yang lebih besar. Pattern dia sama. Mereka tidak mendapat khidmat yang diberikan, yang dibincangkan secara besar-besaran di peringkat nasional, tapi di bawah mereka ini kekal sebagai kumpulan yang tertinggal. Apa kita buat? Jadi itu menyebabkan saya rasa sentiasa kena pergi dua-dua. Ketika mana kita ada ilmuwan, pakar untuk menyelesaikan isu di peringkat dasar, peringkat polisi, tapi lebih penting pelajar ini sedang menanti. Dia belajar tentang polisi, tapi lama-kelamaan dia akan hilang kepercayaan terhadap polisi ini apabila dia dibawa turun, dia tak nampak pun orang yang cuba menyelesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat pun dia akan hilang trust juga, hilang percayaan kerana dibicarakan dengan gahnya perancangan begitu begini, tapi bila dia nak sampai di bawahnya. Jadi itu rumusan saya Tuan Syed. Kalau desa sejahtera tu sebuah perbandaran, dia ada PBT dia. Saya jangka chairman dia Prof Dr. Zainal lah. Dia punya pengerusi PBT dia. Saya jangka lah. Itu lobby saya lah pula. Cuma Doktor, kita di UIA ada fakulti, ada kuliah yang mungkin perancangan bandar ada di bawah architecture? Tak ada? Ada tak pasti. Ada. Kalau cuma saya bayangkan kalau adalah student pelajar yang ingin membuat PhD-nya, kerana dia boleh lihat ambil ini desa sejahtera ni dan di PhD-kan usaha ini untuk pendokumentasian jangka panjang, kerana saya tahu masalah perbandaran ni, slum ni, doktor pun sebut di seluruh dunia ada masalah. Jadi kita nak lihat bagaimana inisiatif sebuah entiti iaitu UIA itu boleh sehingga mengeluarkan realiti ini kepada sesuatu yang lebih cerah lah, tercerah. Kita mungkin tidak boleh menyelesaikannya secara complete kerana ini adalah soal budaya, ini adalah soal realiti yang sikap yang tidak seimbang menyebabkan di semua bandar ada saja slum, ada saja poket-poket yang bermasalah. Tapi kalau di PhD kan saya rasa ini memang green gown sungguh lah. Itu yang saya itu saranan saya. Cuma Suhaimi, saya nak menyarankan semua langkah e-dialog dan UIA ini didokumentasikan secara agresif untuk media sosial. Dan saya nak bantu popularkan. Kita buat live dari sana apa semua ni. Ini tim e-dialog kena bantu ni supaya orang tahu. Kita nak bagi tahu kepada Fakulti Ekonomi UM dan USM khususnya, student ekonomi UIA sedang lakukan ini. Anda bersama saya Suhaimi? Ya, saya. Okey. So setujulah tu. Kira dah setuju. Setuju. Suhaimi tahu tak dalam dalam idea yang bernas.
Ya, kita kena popularkan. Dan Suhaimi, di dalam dialog sejahtera ni dah banyak dah idea provokasi ni timbul kerana perbincangan yang sebegini. Tu yang Dr. Zainal digeling kepala tak. Saya tahu cakap itu mudah. Merealisasikan tu besar. Tapi macam yang saya sebut, tugas saya sebagai moderator juga adalah sebagai provokator. Betul. Supaya kita boleh mencanai. Jadi Suhaimi bersedia ya? Kita popularkan ini. Desa sejahtera. Kami sedia. Cuma saya rasa satu benda yang paling penting adalah, betul lah Tuan Syed kata, mengenai pendedahan tentang kampus sejahtera ini kepada masyarakat. Sebab sedangkan warga UIA sendiri pun tak sedarkan kewujudan desa sejahtera. Alumni pesyarah pun tak perasan walaupun kampung itu sudah wujud sejak 20 tahun lebih dah. Jadi first thing first, pasal exposure mengenai kampung tu. Jadi bila orang tahu, barulah orang boleh ambil. Dengan UIA ni mudah je. Suhaimi buat petikan hadis tanggungjawab kepada jiran. Buat tu. Dan yang pertama sekali Suhaimi tularkan kepada ustaz-ustaz fakulti ataupun kuliah Islamic Reveal Knowledge itu. Ustaz, ini tak beres tanggungjawab kita, tak boleh tidur selagi Cik Fadli ni kalau tak memberitahu kita ada masyarakat yang lapar. Di situ dia akan tengok Dr. Zainal dah tak senang duduk tu. Itu sebenarnya translate secara seriusnya lah. Itu message kita. Sebab bila sekarang ni bukan kerana dia tak perasan, dia tidak ni, tetapi di satu peringkat sebenarnya coordinated effort sebenarnya. Memang kesedaran dan orang ini memang mereka pun memetik hadis yang sama. Tetapi apabila tidak dikemukakan di depan dia, perlu selesai dalam konteks bukan sekadar ad hoc. Isunya sekarang ni, kenapa kita menarik dengan ideolog ni ialah kerana sebab kita dah bayangkan pada dia dan kita minta daripada dia buat profiling. Bukan sekadar sebab kita ada level activity kan, maksudnya servis yang bersih surau sampai ke peringkat yang mendaya kuasakan, memperdayakan orang, memberdayakan komuniti. Dan itu sebenarnya sebab tu kita nak nanti Cik Fadli misalnya dia boleh rakam dalam sejarah dan boleh cerita pada anak dan keluarga di desa sejahtera ini, dulu sewaktu Suhaimi datang keadaan kita begini. Bukan kita nak membayangkan bahawa mereka ini daif dan sebagainya, tidak. Bila kita letakkan nama sejahtera itu sebenarnya konsep sejahtera itu apa? Mungkin sekarang ni sudah sejahtera, tapi kita nak angkatkan lagi dia punya tahap kesejahteraan itu. Jadi untuk tujuan itu, ideolog ini kita tak nak dia buat pergi survey dah balik sudah. Tidak. Kita nak supaya setiap semester dia akan ada projek bersama sampai dia melihat nanti anak Cik Fadli misalnya menjadi warga UIA, jadi pelajar UIA. Di situlah akhirnya ukuran kejayaan itu. Isteri Cik Fadli ni orang Sarawak dan dia betul PJJ ni, perkahwinan jarak jauh ni. Memang jauh sungguh. Jarak jauh sungguh ni. Mudah-mudahan lah. Cuma Suhaimi, apa yang dilontarkan oleh Zainal tu juga adalah merupakan cetusan daripada pengalaman kami dahulu zaman kami di PJ. Maka inilah yang kami tumpahkan kepada kalian supaya kita boleh memberi nilai tambah yang lebih baik. Kerana antara kritik kita kepada pimpinan universiti adalah contoh bakti siswa. Bagaimana kalian memilih lokasi bakti siswa itu sendiri pun harus diperdebatkan, kerana yang ingin ditumpahkan bakti adalah siswa, bukannya berbakti kepada siswa itu dengan seronok-seronok berkampung segala macam. Kritik keras saya kepada pimpinan universiti, bukan untuk kita bersenang lenang. Kemudian yang kedua kritik kami juga Suhaimi adalah apabila berlaku transisi, sekarang ini Suhaimi presiden ideolog, bila datang presiden yang lain janganlah tiru pimpinan politik itu, sekali aibah sekali pantai berubah. Tanggungjawab kita kepada desa sejahtera ni masih lagi ada walaupun besok bukan Suhaimi presidennya. Itu ancaman. Maaf, saya bukan presiden. Saya cuma juru cakap ideolog saja. Apa, itu saya punya itu provokasi saya lah kepada presidennya. Cik Fadli, nampaknya tugas saya pun dah beres ni, provokasi cukup lah, nanti marah lebih-lebih, nanti Zainal nanti dia tak bagi saya jadi mengacarakan lagi. Tapi saya kira ini kesempatan yang baik juga untuk Cik Fadli selepas mendengar perbincangan kita ni, mudah-mudahan it makes sense. Dan saya sangat, apabila Dr. Zainal sebut kata desa sejahtera, saya ada saja begini saya sentiasa excited kerana saya rasa tanggungjawabnya untuk kita mewar-warkan. Dan yang penting bila kita berpolemik macam ni Cik Fadli, kita mencanai idea supaya ia menjadi sesuatu yang actionable dan operational, boleh dilaksanakan, bukan di awang-awangan. Sebab ini kritik kita kepada lecturer lah ya, Cik Fadli, kadang-kadang dia cakap gerak-geruk, tapi bila nak operate, Dr. Zainal saya minta maaf, bila nak ditumpahkan dalam bentuk program,
Dia hanya kertas saja yang cantik. Pengoperasiannya kita tahu ada banyak lagi cabaran-cabaran. Jadi saya rasa ini kesempatan Cik Fadli untuk menyatakan selepas mendengar kita hampir sejam ini, apa harapan sebagai suara penduduk di Desa Sejahtera? Yes. Terima kasih sekali lagi Tuan. Macam itulah macam Dr. Zainab bercakap tadi, sejak kehadiran program sejahtera ni bawah ideolog Encik Saudara Suhaimi tadi, penduduk kampung boleh dikatakan silaturahim penduduk kampung di situ makin baik. Kalau dulu saya sendiri penduduk macam kampung kami ni kami gelar sayap kiri dan sayap kanan. Sebelah rumah tengah tu ke sana kita panggil sayap kiri, ke rumah saya sayap kanan. Okay. Maksudnya kami tidak bertegur siapa. Kami tidak pernah berkenal, tidak bertegur siapa, tidak kenal ni anak siapa, ni anak siapa. Selepas program ni hadir, kami boleh dikatakan satu kampung tu kenal antara satu sama lain. Itu yang satu yang bagusnya. Okey, dari segi kebersihan, selepasnya pembekalan tong sampah apa semua daripada UIA ni, kami semangat menjaga kebersihan tu lagi tinggi di kalangan kami. Lepas tu ada juga sekarang ni kami bercadang nak macam mana nak cantikkan desa ni supaya menaikkan semangat lagi orang UIA ni datang, kita tunjuk kesungguhan penduduk kampung semua ni. Itu kami punya tu. Jadi harapan saya supaya pihak UIA dan pihak yang bekerjasama dengan UIA ni tidak berputus asa lah untuk mensejahterakan lagi kampung Desa Sejahtera ini. Ya, betul. Alhamdulillah, insya-Allah. Yang penting kita tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tak pernah diberikan tanggungjawab lebih besar daripada apa yang mampu kita pikul. Suhaimi, khairun nas anfa'u linnas. Jadi lebih baik antara satu manusia dengan manusia lain adalah sama ada dia boleh bagi manfaat atau tidak. Jadi kalaulah Suhaimi hari ini pelajar, manfaat dapat ilmu itu kita dapat. Apabila manfaat ilmu itu pula kita tumpahkan kepada kejiranan Cik Fadli, maka yakinlah setiap saat keberadaan Suhaimi di UIA itu adalah merupakan limpahan pahala yang akan memberatkan amal di sana nanti insya-Allah, di bawah lembayung bersama-sama Encik Dr. Zainal nanti. Niatnya betul, it can never go wrong. Penat tak apa, syurga menanti insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Cik Fadli, terima kasih kerana kesabaran melayan kerenah saya. Dr. Zainal harap tak serik lah ya, provokasi-provokasi ini mudah-mudahan ada manfaatnya di sana sini. Paling insaf saya hari ini. Sebab saya suka tajuk ni. Jadi saya rasa inilah peluang saya untuk meletakkan Dr. Zainal di sudut supaya malam ini dia punya tahajud akan lebih panjang daripada biasa. Mudah-mudahan. Okey. Suhaimi, teruskan keikhlasan membantu masyarakat dan saya ucapkan terima kasih kepada UIA di sana sini. Kalau ada ruang Suhaimi yang boleh saya bantu, saya nak sekali soal mempromosikan kandungan ini dan video ini juga saya rasa penting untuk kita kongsi kembali kepada seluruh penduduk di Desa Sejahtera supaya mereka mungkin dapat sedikit pencerahan tentang falsafah di sebalik usaha Desa Sejahtera ni. Bukan idea yang kaleng-kaleng, bahkan ia merupakan suatu amal Islami yang besar maknanya kerana kita cuba menggagaskan sebuah idea mengeluarkan masyarakat daripada kongkongan sistem ekonomi yang punya kelemahan-kelemahannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Dr. Zainal, Suhaimi dan juga Encik Fadli. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang. Assalamualaikum dan salam. Waalaikumsalam.